Saya akan cakap tajuk yang sama seperti dalam kuliah di Masjid Kelawar yang lalu, iaitulah kisah seorang daripada Rasul yang disebutkan dan dipilih oleh Allah untuk diceritakan di dalam Al-Quran. Bilangan Rasul lebih kurang 315. Dari jumlah 315 itu Allah pilih untuk diceritakan dalam Al-Quran 25. Yang Quran saya ni saya main pada rumah. Saya balik ni kata saya boleh pergi masjid pula. Abang tak siap sana. Ni Quran saya bawa main. Tak ada kulit lah. Dalam ni Allah sebut 20 nama 25 Rasul dan kisah 25 Rasul. Ada lagi Rasul-Rasul lain yang tidak diceritakan oleh Allah. Banyak lagi. Lebih kurang berapa? 90% Rasul-Rasul lain tidak diceritakan. Tuan-tuan boleh niat berazam satu hari nanti kita masuk dalam syurga, nak tahu, kita nak tahu nama dan kisah Rasul-Rasul lain yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Quran. Dalam ni Allah cerita sikit saja. InsyaAllah satu hari Allah masukkan saya dan kita semua dalam syurga. Kita nak tahu lagi Rasul-Rasul yang lain yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Quran, tetapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita maksudkan, Rasul yang kita maksudkan pada malam ni ialah Nabi Lut ibn Harun ibn Tarikh alaihi salatu wassalam. Nabi Lut Nabi Lut ini daripada keluarga yang beriman, iaitu dia anak anakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, anak saudara. Nabi Ibrahim semua orang tahulah, isteri dia beriman, kedua-duanya dengan beliau, iaitu Sarah dan Hajar. Anak-anak Nabi Ibrahim juga kesemuanya beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Anak yang lahir daripada Sarah pun beriman, anak yang lahir daripada Hajar pun beriman. Bahkan Sarah dan Hajar bukan melahirkan orang biasa, mereka melahirkan juga para Rasul. Ayah Rasul, anak pun Rasul. Masya Allah, hebatnya keluarga hebatlah tuan. Ayah pun baik, anak pun baik, bahkan cucu pun Rasul, cicit pun Rasul. Dah tak mau hurai dah tu. Nak tu kena cari sendirilah. Rupanya Nabi Ibrahim ni bukan sahaja anak-anak dia soleh, isteri dia solehah, dia juga ada anak menakan Rasul juga. Tuan, anak menakan pun Rasul juga. Bukan Nabi, Rasul. Tinggi lagi, iaitu Lut ibn Harun ibn Tarikh. Tarikh tu Azar, Ibrahim bin Azar, Lut bin Harun bin Azar, anak menakan lah. Jadi ayah Lut iaitu Harun, dua beradik dengan Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, selepas berhijrah ke Palestin, daripada Iraq pergi Palestin, pergi ke Mesir, balik Palestin, Nabi Ibrahim bawa isteri dan anak-anak dia. Begitu juga Nabi Lut bawa
isteri dan anak-anak dia. Sekalilah jalan sekali, berhijrah sekali, berdakwah sekali. Bila sampai ke Palestin semula, ni saya pendekkan ni, bila panjang jadi lagi panjang. Sampai ke Palestin balik, waktu tu Nabi Ibrahim ada isteri yang bernama Sarah dan tak ada anak lagi. Kemudian Nabi Lut, dia ada isteri, nama apa tak tahu, dalam hadis tidak disebutkan, dalam Quran pun tidak disebutkan. Dan ada anak wanita 2 orang, anak perempuan. Nabi Lut ada anak perempuan. Kemudian Allah mengarahkan Nabi Lut alaihi salam untuk pergi ke suatu tempat berdakwah, kerana di negeri itu sedang merebak satu penyakit yang tak pernah ada lagi dalam alam ni, iaitu penyakit laki menikah dengan laki-laki. Penyakit laki-laki menikah dengan laki-laki. Tempat tu nama dia Sadum. Ni nak dengar fakta ni malam ni pasal Nabi Lut ni. Tuan-tuan tengok bagaimana sifat kaum Nabi Lut ni sehingga membuatkan Allah Ta'ala murka. Sampai tahap apa? Sebab homoseksual yang diamalkan oleh kaum Nabi Lut ni tahun 2018 turut diamalkan. Ada komuniti masyarakat yang macam ni ada. Tapi setara mana? Ni seronok ni, ceramah belah sini boleh cakap utara kan. Setara mana masyarakat hari ini mengamalkan dan membenarkan dan meredai dan mentakpakan LGBT ni kan? Kalaulah tahap pengamalan dan redha mereka kepada amalan songsang ini sama seperti apa yang diamalkan oleh kaum Nabi Lut, maka natijah dia juga sama, iaitulah akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dahsyat sekali. Azab di atas azab di atas azab. Kita tengok. Ceramah saya tak panjang kan, sat je, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah pun arahkan, wahai Lut, kamu pun rasul, pergi ke satu negeri namanya Sadum. Di sana ada kemungkaran yang luar biasa, yang semenjak aku ciptakan alam tak pernah lagi dibuat kemungkaran itu. Berzina pernah ada, arak pernah diminum sebelum-sebelum ni, bunuh pernah dilakukan. Wahai Lut, negeri yang kamu nak pergi ni, negeri Sadum ini, penduduk negeri itu mengamalkan satu benda yang semenjak diciptakan alam ini tak pernah dibuat perkara itu. Apa dia? Iaitulah hubungan seks songsang. Maka Nabi Lut pun berhijrah daripada Palestin bersama isterinya. Isteri Nabi Lut normal lah. Dengar ni. Satgi sebab dia ada kaitan je. Lagi kat cerita satgi ni dia ada kaitan. Isteri Nabi Lut normal, dan 2 anak perempuan Nabi Lut alaihi salam. Maka pindahlah daripada Palestin pi ke Sadum kan. Benda apa Sadum kan, sebutlah negeri moden ni baru kenal kan. Negeri yang moden, negara yang moden hari ni, Sadum ni terletak di Jordan. Syria, Jordan, Palestin, negara haram Israel, Lebanon, semua duduk dekat-dekat. Boleh buka. Nak faham antara
cara nak faham sirah, cerita-cerita Nabi ni kena tengok sama peta Arab ni, baru kita boleh faham sepenuhnya. Oh, Nabi ni pindah mai ke sini, pi ke sini, kan. Bila Allah arahkan Nabi Lut, wahai Lut, pi tempat ni, perangai depa ni dah makin teruk, makin merebak. Masyarakat dia semakin meredai, jadi tak kisah dah. Kira masyarakat dia ketika tu pi minang anak dia lelaki, minang anak lelaki juga. Nah, tu tahap tu saya sebut satu tu. Zaman tu tuan. Kemudian bawalah anak dengan isteri dia, dah dapat arahan Allah untuk pergi ke Sadum, iaitu selatan Jordan. Jordan ni alhamdulillah daripada utara sampai ke selatan saya dah sampai dah, kan. Alhamdulillah. Waktu belajar dulu ni saya belajar Syria, tapi Jordan sebab ada kakak di sana, maka sebab tu pergi sana tu. Pergi berjalan, pergi ziarah apa semua, kan. Dia duduk paling ujung sekali. Hari ni sebahagian daripada travel umrah ni, syarikat umrah, dia buat jalan pergi ke Jordan. Jordan dulu baru pergi buat umrah. Ataupun Jordan masuk negara haram Israel, lepas tu pergi buat umrah. Ataupun pergi Turki, lepas tu pergi buat umrah pun ada. Macam-macam. Entah no? Ataupun pergi umrah balik singgah Jordan pun ada. Maka antara tempat yang mereka bawa ialah Sadum ni lah. Hari ni orang panggil, lagi kecil sikit dia panggil Laut Mati. Laut Mati itulah tempat yang Allah terbalik tu, kan. Laut Mati lah dahulunya tempat Allah turunkan bala di negeri penempatan kaum Nabi Lut alaihissalam yang mengamalkan hubungan seks songsang dengan menterbalikkan bumi Sadum itu, no? Jadi maka Nabi Lut pun hijrah, dia pun pergi duduk di Sadum ni. Nah, hari ni Lut Mati tu. Kemudian bila sampai di sana, Nabi Lut dia menyebarkan dakwah dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang mengamalkan seks songsang ni semakin merebak. Walaupun setelah Nabi Lut menetap di kampung tu, semua rasul dia akan bagi tahu, aku pesuruh Allah. Ini kaedah. Dia tak ada rasul dia malu-malu macam hari ni orang tanya ustaz ke? Tak ada nak start lagi. Duk jawab macam-macam, tak ada nak start lah, ustaz kecil-kecilan lah apa. Rasul dia tak ada, dia buat tawaduk pelik, tak ada. Rasul dia akan pi semua tempat, market ke, sekolah ke, pejabat ke, tempat berhimpun ke, di padang ke, pi jalan dia akan abang, ana Rasulullah, aku pesuruh Allah. Apa yang kalian buat adalah mungkar. Allah pilih aku untuk bagi tahu kepada kalian, perbuatan ini boleh mengundang bala Allah dan kalian akan diseksa oleh Allah di akhirat kelak kalau terus begini dan tidak bertaubat. Ni panggil rasul. Tapi bukan dia pergi kat semua orang, dia panggil ahli neraka ke ahli neraka, tak. Dengan penuh hikmah, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kat mana kena tegas, dia tegas. Kat mana kena berlembut, dia berlembut. Ini rasul. Dan kebanyakan rasul yang Allah sebut dalam Quran, Allah cerita mereka berdakwah siang dan malam. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah siang dan malam. Nabi sallallahu sama, Nabi Lut sama. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dia pergi jumpa kampung ni lebih kurang 4 daerah, 4 bandar besar dan penduduk Sadum, dengan satu lagi di sebelah dia, nama apa saya tak ingat, kan. Sadum yang paling besar sekali, penduduk tu lebih kurang 400,000 orang. Majoriti penduduk itu homoseksual, majoriti.
maka sebahagian wanita-wanita dia keluar pergi ke negeri lain, sebahagian. Lepas tu hak berbaki pula apa dia? Yang berbaki pula lesbian. Ada disebutkan dalam sebahagian tafsir. Lesbian pula dah. Lepas tu nak main anak ke mana? Dah lah majoriti gay, homoseksual. Lepas tu hak sebahagian wanita berhijrah keluar sebab tidak dinikahi. Tuan-tuan, kad kenuri zaman tu jantan menikah jantan. Senang faham. Tahap dia sampai macam tu. Tuan-tuan nak tengok macam mana apa bukti tahap dia sampai tahap tu, saya sebut. Bukti dia daripada Quran. Betapa kelakuan seks songsang itu diamalkan secara melebar dan tak ada siapa malu. Dia kata macam ni lah, zaman hari ni benda tu legal. Maksudnya benda tu ada dalam undang-undang. Boleh bernikah waktu tu. Dalam undang-undang kerajaan Sadum boleh berkahwin. Dan memang kita akan nampak perkahwinan tersebut seperti mana yang kita tengok pada masyarakat moden hari ini. Ada tak? Ada.